What is the first rule of belajar? Yang pertama sekali, sabar. Kita kena sabar. Kerana seorang guru tu apabila dia mengajar, dia juga memerlukan banyak kesabaran. Kalau dia tak sabar, dia pun tidak boleh mengajar. Untuk dia sampaikan ilmu dia, untuk dia turunkan ilmu pelajaran dia yang dia nak sampaikan tu, mestilah tersusun, teratur dan memerlukan banyak masa. Seorang guru tu juga memerlukan kesabaran sebab dia tak boleh nak ajar semua sekali dalam satu hari. Jadi dia kena sabar, ajar sikit-sikit. Dan bila dia mengajar, ada murid yang tak faham. So dia perlu bersabar sebab ada murid yang tak sama pemahaman dia. Ada murid yang faham cepat, ada murid yang faham lambat. Pelajar pun macam tu juga. Belajar kena sabar. Tak boleh bila belajar itu nak cepat, nak tahu sampai ke akhirnya saja, ataupun nak cepat habiskan saja. It's not like that. It doesn't work that way. Yeah? Belajar ni kena tersusun. Dia kena tertib. Dengar cakap guru, akur dengan permintaannya, siapkan tugasan dengan baik. Katalah ada satu situasi di mana guru tu dia selalu kasih banyak homework, belajar bahasa Melayu, lepas tu balik dia suruh buat homework, siapkan karangan ni 500 patah perkataan untuk SPM, 500 patah perkataan. Kita nak capai kategori karangan cemerlang, 500 patah perkataan. Student ni pun balik dia buat 500 patah perkataan. Besok dia datang lagi, cikgu dia check, okey bagus, okey boleh tahan, okey ini betul kan, okey buat tajuk ni pula 500 patah perkataan, besok kena siap. So budak pun balik dia siapkan, and besok datang dah lepas check, cikgu dia kasih lagi, tambah lagi kerja. Itu bahasa Melayu. Dia akan dapat homework bahasa Melayu, karangan, dia akan dapat homework bahasa Inggeris, sebab karangan, pemahaman, sebagainya. Dia akan dapat homework matematik, dia akan dapat homework sains, atau sejarah, apa saja yang dia belajar dengan guru tu. Banyaklah homework, betul tak? Kan? Ibu bapa pun kena faham kan ni, ibu bapa pun kena sedar juga perkara ni berlaku, ya. Berapa banyak subjek dia ambil, banyak itulah homework dia. Dan setiap hari pula tu, kalau dapat guru yang macam tu, murid tu kena buat setiap hari. Sudah pasti ini memerlukan tahap kesabaran yang tinggi. Para pelajar sekalian, di situ kita belajar sabar. Kalau kita hilang sabar, kita akan berhenti belajar. Kita akan tak nak teruskan pelajaran itu. Saya pernah hadir satu mesyuarat dekat pusat kurikulum Kuala Lumpur. Masuk bilik mesyuarat dia, saya duduk dekat situ dan saya tengok dekat dinding ada satu mutiara kata. Kesabaran itu bermula apabila anda hendak hilang sabar. So seorang tu kalau dia sabar sekalipun, tiba-tiba dia rasa nak hilang sabar, dia nak mengamuk, kan? Dia nak let go, ya? Sebenarnya masa itulah kesabaran tu sepatutnya bermula. So it's very deep, and saya pegang benda itu sampai sekarang. And apa yang saya lihat, pelajar-pelajar generasi sekarang ni, mereka tidak ada kesabaran yang tinggi. Okay. Adakah salah ibu bapa? Tidak kesemuanya, not entirely, tapi because of lifestyle, ya, gaya hidup masa kini. Murid-murid zaman sekarang, ya, tak kira sekolah rendah atau sekolah menengah, semua yang mereka nak, mereka dapat segera. Dia nak berhubung dengan kawan dia tak perlu tulis surat, hantar surat, lepas minggu dapat balasan surat, lepas tu tulis jawab balik, hantar pergi post office. Tidak ada semua tu. Dia nak tanya kawannya sesuatu, dia WhatsApp, dapat jawapan dalam masa 3-4 saat. Dia dapat segera. Okay. Dia nak tengok kartun, buka YouTube, type apa dia nak, dia dapat kartun segera. Tak perlu tunggu, tak perlu beli surat khabar. Ibu bapa pun sekarang tak beli surat khabar. So zaman dulu kita beli surat khabar, anak-anak akan buka intisari rancangan. Ya, intisari rancangan. Tengok, oh hari ni apa kartun pukul berapa dan sebagainya.
So kita tahu, kalau kita tahu kartun tu setiap hari Khamis pukul 5 petang. So lepas tengok pukul 5 petang tu, the next episode will be next week. 1 minggu untuk tunggu. Kita belajar kesabaran daripada kecil. Kita belajar untuk sabar melalui lifestyle kita. Faham tak? Gaya hidup kita mendidik kita untuk menjadi seorang yang penyabar. Namun pada masa kini apa yang kita lihat ialah gaya hidup itu sendiri tidak mendidik generasi sekarang untuk bersifat sabar. Dia mendidik generasi sekarang, dia akan dapat apa yang dia nak sekarang. Now, instantly dia akan dapat. Segera. Kita nak tengok movie, right? Dulu kita nak tengok movie, kita akan pergi tengok wayang. Ya, pergi tengok wayang, tengok pukul berapa. Beli tiket pukul 3 petang, lunch dulu. Sabarlah tunggu, pukul 3 petang baru masuk wayang. Sekarang tengok Netflix, tengok iFlix, right? Dulu kalau tengok TV, ya, saya suka tengok cerita MacGyver, ya. Setiap hari Selasa 8:30 malam. Ceritanya sejam. Lepas habis sejam, for me to watch that series again, I have to wait for 1 week, seminggu untuk dapat balik semula. Tapi zaman sekarang, generasi sekarang, dia boleh binge watch, you know. Dia boleh tengok series tu secara marathon, ya. Ada 4 season, satu season ada 22 episod. Dia boleh tengok dari pagi sampai malam, seminggu habis 4 season. Kita zaman dulu, masa saya kecil, ya, masa saya budak lagi, masa saya darjah 1, darjah 2 sebagainya, nak habiskan season MacGyver setahun. Setahun tu 2 season, you know, dapat 48 episod. Setahun 2 season. So cerita tu berlangsung sometimes sampai 2 tahun. Kita kena tunggu setiap minggu untuk habiskan. Zaman sekarang you can finish a whole season, the whole 4 season dalam masa mungkin seminggu. So this is bad, you know. Lifestyle yang kita ada sekarang ni, it's very bad. And people don't realize it. Kerana itulah murid-murid sekarang tidak sabar. Kerana itulah murid-murid sekarang kita dapat kes murid pukul guru, murid maki guru, sebab tak ada didikan sabar tu dalam hati mereka. Mereka tidak dididik dengan gaya hidup kesabaran. Mungkin ibu bapa ajar mereka tentang sabar, tetapi lifestyle dia tidak selari dengan apa yang dididik oleh ibu bapa. Sama juga macam ibu bapa yang didik anak-anak, dia push anak pergi sekolah agama, hafaz Quran, hantar sekolah pondok. Tapi ibu bapa sendiri tidak hafaz Quran, tidak mengaji di rumah, tak pandai sangat agama. Ibu bapa tak nak belajar, dia harapkan anak dia saja belajar. Jadi apa yang anak dilihat ialah kehidupan yang tak selari. But that's another matter. Tapi dalam kes kesabaran yang apa kita tengok ialah, walaupun ibu bapa didik anak-anak untuk sabar, it might give an effect lah, ya, ada effect sikit untuk anak-anak. Tetapi kehidupannya tidak selari dengan apa yang dia amalkan. They get everything instantly. What they want, they get instantly. Jadi ilmu pun sama juga, you know. Bila dia belajar dengan guru, dia tak sabar. So bagi pelajar-pelajar yang tak sabar, they quit. They complain, they quit, they grumble. And akhirnya diorang tak nak buat homework, tak nak buat assignment. Because apa? Tak larat nak buat. You know, why should I go through all this? You know, I nak terus sampai ke hujungnya, terus dapat ilmu yang habis sekali. It doesn't work that way, you know. Homework, tugasan, menulis, membaca, research is a process. It's a process that every student should go through untuk menjadi seorang yang pandai. You know. Contoh macam ada parents yang ambil contoh, parents yang dia ada baby, and dia jaga anak dia sampai anak dia besar semua kan. Bila orang puji anak dia, anak you pandai apa semua ni kan. And dia cakap apa? Anak dia pandai. Masa kecil pun dia tak pernah merangkak, you know. Dia terus berdiri and terus boleh berjalan, you know. Dia tak pernah merangkak pun. Dia skip merangkak tu sebab dia sangat pandai, cepat. Well, kajian menunjukkan budak yang tidak merangkak, dia tidak kuat daripada budak-budak yang belajar merangkak, you know, physically, because merangkak is a process untuk menguatkan tulang, untuk dia biasa
gerak dalam merangkak, and then dia akan bangun diri dan berjalan. That's a part of process. You cannot skip that. But there are other people yang skip macam tu. My daughter pun skip merangkak. But apa yang shortcoming tu kita cubalah cover baik semula kan. We train orang. We have to know this. We have to admit. We have to acknowledge apa yang kita kurang, dan kita kena belajar untuk mengatasinya. Dalam kes pelajar-pelajar ini, well, ibu bapa kena aware tentang pembesaran anak-anak mentally, mentally what they are going through. Jangan nampak benda ni sebagai normal. Lagi 20 tahun benda ni akan jadi normal, and that's not good for the future. It's not good for the generation. Learning process takes time, and learning process banyak dia punya prosesnya. And kadang-kadang bila anak komplain kat ibu bapa, oh susahlah cikgu ni mengajar macam ni lah, homework banyak sangat lah. Ibu bapa datang and komplain kat cikgu, cikgu kenapa cikgu bagi banyak sangat homework dekat anak saya sampai tak cukup rehat. Homework yang banyak diberi pada anak-anak tu is to teach them and to train them academic endurance, ketahanan akademik untuk boleh belajar dan boleh berdaya usaha dalam jangka masa yang panjang. If you don't train that, macam mana dia nak prepare untuk exam? And this generation, when you habis sekolah, masuk college, you corrupt the college punya community. Kalau the whole of this batch masuk university, the whole university akan melahirkan graduan yang tidak berkualiti. This is what we see nowadays. And this graduan tidak berkualiti, bila mereka masuk ke organisasi kerajaan, and you see these officers jadi officers because orang layak jadi officers graduate university, but you see these officers corrupted, lazy, curi tulang dan sebagainya. So this is what we see now, right? And kalau dia tak masuk dekat jabatan kerajaan, dia masuk dekat company besar, they will become lousy workers. They do not contribute to the company. Mereka protest, minta hak mereka lebih, tapi hak syarikat dia tak jaga. So these are the people that we see that is making trouble. Kenapa? It all starts from school. It all starts from the learning process that they've gone through yang lacking, kekurangan proses-proses yang kita sebutkan tadi. Kerana itulah bila kita belajar, first thing is sabar. Sabar is very important. Saya nasihatkan semua student saya dalam kelas, hampir setiap kelas, kalau tak setiap hari pun, selang sehari at least saya mesti pesan, belajar ini mesti sabar. Tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Jangan rasa sebenarnya pengorbanan pun dalam belajar bukan guru saja berkorban. Guru-guru pun kalau dengar video ni, you have to understand also, bukan sekat guru saja berkorban. Anak-anak ni, anak-anak murid ni juga berkorban telinga, mata, masa, tenaga untuk belajar ilmu tu. So semua orang terlibat dalam hal ni, semua orang terlibat. Parents lagi mereka juga terlibat, berkorban duit, masa, tenaga, usaha, jaga anak-anak, kasih motivation and everything. Memang ada yang tidak peduli ke semua ni because they don't realise. Kita dulu masa kita kahwin, zaman dulu tak ada kursus kahwin. When the government realised that institusi rumah tangga dalam Malaysia ni semakin merosot kualitinya, mereka wajibkan kursus perkahwinan. Right? Wajibkan kursus perkahwinan untuk orang Islam. Alright. Does that help? Yeah, maybe a bit. I don't know, right? So saya dah lama dah ambil, so saya lupa. Tak tahu sama ada sekarang ni it helps or not. But sehingga perlu ada kursus. Masalahnya dalam kehidupan kita sekarang ni, the only kursus yang kita dapat untuk kita belajar tentang masa depan is melalui sekolah. Untuk ibu bapa di luar sana, jangan pelekehkan kerja-kerja yang guru buat. Untuk guru-guru di luar sana, jalankan pelajaran dengan baik. Sentiasalah berpesan kepada anak-anak murid. Jangan berputus asa untuk berpesan. Mulut kita ni sentiasa berpesan, sentiasa bercakap. Macam kita nasihat anak kita, setiap hari kita nasihat, dia buat juga benda yang salah. Setiap hari kita nasihat, dia buat juga benda yang salah. But it doesn't matter. Kita kena terus bercakap.
Ya, guru-guru kat sekolah pun sama juga. Kita pesan belajar elok-elok, hafal sifir, tapi diorang tak buat atau diorang tak hafal. Diorang cuba hafal but they don't make it. Ada pelajar-pelajar yang macam tu. But that doesn't mean kita kena stop menasihati. That doesn't mean we should stop giving encouragement. We must continue to give encouragement. Guru-guru di luar sana, you must give encouragement. Ibu bapa pun sama. Teruskan bercakap, berpesan pada anak-anak. One day, sooner or later, dalam kepala orang akan trigger. Oh, pesanan ni. Dia teringat pesanan tu. Lain orang lain lah masa dia akan teringat. But pesanan itu membantu. Yeah? I'm sure you have your own experience. Apa yang guru kita pesan masa sekolah dulu melekat dalam kepala kita. Apa yang ibu bapa kita pesan dulu melekat dalam kepala kita. You know? There's a time bila benda tu akan struck your head and kita akan ada kesedaran. Jadi, what I'm trying to say is, apa yang saya nak berpesan pada anak-anak murid saya, pada anak-anak murid saya sekarang dan bekas-bekas anak murid saya. Sabar. Ya? Belajar ni kena sabar. Kena tekun. Dan banyak lagi lah, banyak lagi benda yang perlu kita buat untuk kita belajar. Tapi yang pertama ialah sabar. And I hope one day you lead a successful life pada family dan sampaikan ilmu tu pada anak-anak.